apakah sumber sokongan utama yang menjadi penyokong anda untuk menjadi YouTuber yang berjaya? Okay, sebagai untuk menjadi YouTuber yang berjaya, kita sudah tentu ada sokongan-sokongan daripada banyak-banyak pihak lah. Tapi bagi saya, sokongan yang paling penting adalah sebenarnya audience, penonton kita, orang yang subscribe kita punya channel. Sebab diorang yang menghidupkan sebenarnya channel-channel kita. Di situ kita boleh dapat tahu kita punya kelemahan, kita punya kelebihan, apa yang orang nak, apa yang orang tak nak. Kadang-kadang macam saya cakap tadi, audience kita tak semestinya suka kat kita. Mungkin dia haters kita, tapi dia sentiasa. Ada juga orang yang tak suka, benci kita tapi dia tengok, kan? Kadang-kadang kenapa kau benci aku tapi kau tengok juga video aku, kan? Macam tu. So dia orang, benda yang paling mahal lah, bukan yang benda yang macam orang yang paling kita nak . Haters ni sebenarnya bagi saya orang yang kita nak sangat. Haters kadang-kadang dia tak nak tengok video kita. Yang tu kita tak nak. Haters yang sentiasa ikut kita punya konten. Itu yang saya nak. Sebab apa lu? Kita tak nak pujian tau. Bila kita ada ramai yang memuji kita, kita akan tenggelam dalam arus macam kegemilangan ataupun orang sanjung. Kita tak nak. Kita akan macam syok sendiri. Kadang-kadang dia orang nak ambil hati kita, macam dia support kita, kan, support kita secara baik. Kita tahu memang ramai lah dalam macam channel saya tu 80%, 90% suka dengan konten saya, akan cakap, oh video ni best lah. Dia akan, tapi konten saya tu bila dah kata bulletin viral, benda-benda yang trending, benda-benda yang panas, dia tak cakap pasal saya. Dia akan cakap pasal konten tu. Macam Syuk Saha, dia akan condemn konten hentam macam tu. Dan yang paling penting, audience ni, dia akan menulis komen dekat ruangan komen tu. Selain daripada menghidupkan channel, sebenarnya YouTube sendiri, dia punya algoritma. Lu tahu tak algoritma apa? Tahu kan? Okay. Algoritma YouTube, dia akan berubah setiap masa. Dari tahun ke tahun, dia akan berubah. Okay. Bila ramai yang komen dekat kita punya YouTube, sesuatu video tu akan naik. Begitu juga dengan like dan dislike. YouTube dia pandai tau. Dia nak orang stay dengan application dia. Orang stay dengan youtube.com dia. Orang stay dengan video. So dari situ, bila kita tulis komen, orang akan baca. So orang akan, walaupun video tak mana, kan, dia orang akan baca ni, kan. So daripada setiap saat orang baca tu adalah benda yang paling penting yang YouTube nak. Faham tak? So dengan itulah video itu akan naik macam saya tadi cakap dekat home tu, video tu akan menyelah. So orang yang tak subscribe channel kita akan tengok video tu. Sebab apa? Sebab ramai yang komen, sebab ramai yang orang like. So video tu akan meletup. Dekat situ. So dari situ dah berada, mungkin orang yang minat dengan video tu akan subscribe video kita. So yang itu yang panggil algoritma. So itu yang kata audience ni sangat penting, sebab dia orang akan komen. Sorry, boleh tadi ada lagging sikit. Okey, penyokong. Okey, yang keduanya diri kita sendiri sebenarnya memainkan peranan yang menggerakkan kita setiap hari bangun dan memikirkan tentang konten apa yang aku nak buat hari ni. Itu satu masalah juga. Bila kita tak ada motivasi ke, macam mana kita nak menangani masalah tidak konsisten dalam setiap kita punya konten hari-harian. So kadang-kadang saya malas juga bangun tidur, hari ni nak cuti lah. Tiba-tiba dalam keadaan cuti kita itu, kita ada berita pula yang tengah hot, kan. Malasnya. Macam tu. So apa yang penting, peranan kita, diri kita sendirilah sebagai orang kuat untuk kira macam sukses lah dalam menjadi YouTube. Selain daripada audience, kita sendiri, orang sekeliling, mungkin keluarga, family yang membantu, kawan-kawan kita. Pada mulanya memang kita kena sokongan daripada kawan-kawan, keluarga-keluarga. Dia orang yang akan tengok video kita dulu.
Kan betul tak? Orang-orang macam beginners, YouTuber yang beginners ni, dia akan bagi tahu dekat WhatsApp, tengoklah video aku. Aku buat first time ni nak cuba jadi YouTuber. Tengok ini video pertama aku. Dia orang akan ajak kawan-kawan dia dulu. Barulah macam orang sekeliling. Macam itulah. Menjawab tak soalan tu, Luk? Jawab. Okay. Okay, stres dari segi macam saya nak kejar masa lah. Okay, itu yang penting, kita kena ada satu tim yang besar. Bila satu besar, kita dah mendahului dah. Konten kita mendahului dah. Kita dah siap nak siap pada malam ni, dah siap dah hari ni. So sekarang kita kejar yang esok pula. Kalau tidak, benda tu akan basi. Kalau kita keluar macam berita hari ni, keluar besok, dah basi dah. Macam tu. So stres dari segi macam nak kejar masa. Penat itu perkataan yang macam kena delete dalam hidup YouTuber. Nak penat ke tak nak, that's your life. That's your macam, inilah macam kau nak jadi YouTuber sepenuh masa kan. Kau tak nak jadi Grab. Kau zaman-zaman sekarang kan PKP kan. Macam ramai yang kehilangan pekerjaan. Itu yang macam saya nak ajak orang yang macam ada bakat, pak lawak ke, pandai buat apa saja, asalkan tak malu dengan kamera apa semua, jadi ambil peluang ni, jadi YouTuber. Macam ambil cuba jadi YouTuber. Macam tu. Itu yang saya macam why not kita sekarang buat. Saya nak ajar orang macam mana nak jadi. Saya pun masih lagi belajar. Saya setiap hari akan menonton YouTube yang mengajar macam mana nak jadi YouTuber. Masih lagi belajar sebenarnya. Alright, kita dah masuk bahagian ketiga ni, Budi. Okay. Okay, soalan utama dia, bahagian ketiga ni berkisar kepada cabaran lah. Okay. Tapi yang pertamanya, boleh tak kongsikan apakah cabaran-cabaran yang hadapi sewaktu mula-mula nak jadi YouTuber? Mula-mula nak jadi YouTuber. Sebab saya jadi YouTuber tahun 2008. Masa tu tak ada cabaran sebab masa tu saya pakai letak je. Syok sendiri je pakai letak. Ambil kadang-kadang saya tak edit pun. Ambil macam kita letak dekat Instagram sekarang ni kan. Macam sekarang ni pun kalau nak letak Instagram kenalah edit-edit sikit kan. Masa zaman dulu 2008 saya ambil yang tu raw, terus masuk, tak ada ni apa nak. Tapi bila dah mencapai satu masa, satu tahap di mana kita tengok kemajuan dari dalam Malaysia ni, ramai sangat YouTuber pun dah membangun, dan ramai yang menjadi YouTuber. Nak tak nak kita kena mencabar diri kita untuk menjadi seperti diorang, macam lebih daripada diorang, ataupun kita belajar macam mana nak jadikan konten kita stand up daripada mereka. Ini satu persaingan yang sihat lah. Kalau kita tengok dalam bidang YouTube tu sendiri, setiap masa ada je benda-benda baru yang kita kena belajar mengikut arus YouTube, perkembangan teknologi dan sebagainya lah. So tak ada cabaran lah sebelum mula dulu? Okay. Tak ada cabaran. Bagi saya macam relax. Sebab cabaran masa tu saya macam mana nak membina blog. 2007 saya start blog. 2008 saya kira dah stabil. Pendapatan saya untuk 2008 untuk blog saja semakin meningkat. 2009 semakin meningkat. Zaman kegemilangan 2010, 2011 di mana banyak agensi marketing semua masuk kejar kita sampai tak menang tangan. 2011 2012 dah start untuk YouTube dah. So cabaran dia macam nak kena bahagi masa lah. Macam kau ada blog lagi, YouTube lagi, social media lain lagi, macam mana nak bahagi masa tu. Memang penat lah. Okay, next one macam mana pula nak dengan cabaran sepanjang membina kerjaya sebagai seorang YouTuber? Dah sebut terus tadi, tapi apa dia semula lu? Bagaimana cabaran dengan sepanjang membina kerjaya sebagai YouTuber? Yang tadi mula-mula, sekarang ni
Okay, cabaran banyak sebenarnya. Okay, saya spesifik lah, tambah sikit lagi. Bila saya masuk bidang entertainment, nak tak nak kita kena ada interview ataupun temu bual bersama selebriti. Kadang-kadang ada kita akan jumpa selebriti tak nak bekerjasama dengan kita. Dan kadang-kadang ada beberapa seorang selebriti yang mengatakan macam, oh, kau interview aku, kau dapat duit daripada interview tu, kau sepatutnya bayar aku. Ada juga lu. Itu satu cerita lain. Dan kadang-kadang kita buat ada satu situasi di mana kita buat story yang story panas lah, suruh dia jawab gosip tu ataupun soal isu kontroversi yang melanda diri dia. Dia tak nak. Kadang-kadang dia sendiri macam mana macam lari. Dia buat helah lah. Itu cabaran dia bila kita mendepani nak berhadap dengan konten, bila kita berurusan dengan orang dekat luar lah. Sebab konten-konten kita bergantung kepada selebriti dan juga bukan orang ramai lah, selebriti dan juga artis ni sendirilah. Kita kejar dia orang macam mana nak menjawab, sebab orang audience nak tahu jawapan dia kan. So nak tak nak kita kena kejar artis tu sendiri. Dan paling mencabar lagi bila tiba COVID-19 ni, satu perubahan yang saya anggap macam oh my god, susahnya nak cari artis macam dulu kan. Dulu senang, ada event pergi kejar artis tu dekat event. Okay, itu. Tapi sekarang event dah tak ada lu. Macam mana nak cari konten? Macam mana nak itu? Nak tak nak kena buat Zoom. Tapi Zoom ni apalah sangat, bila ada isu-isu hangat, diorang akan lari punya. Kalau call pun diorang kan tak nak jawab punya. Kecuali artis yang nak cari populariti ataupun nak mencari publicity, confirm dia akan call kita adalah macam, Budi boleh interview tak? Boleh tolong buat write up tak? Budi boleh tolong boleh up tak story aku? Boleh up tak lagu aku? Macam tu. Tapi bila dah tapi berapa ramai sangat orang yang nak tengok dengan isu-isu yang tak berapa hangat. So orang akan tengok benda yang hangat. Tapi masalahnya itulah, macam benda ni akan itu saya YouTuber yang macam okay, tak apalah, tak dapat kan. Kalau lu bayangkan berita harian Metro, M-Star apa semua tu yang bekerja dengan arahan editor, dia orang tak dapat, macam mana? Kesian tau. Saya tak apalah kan, macam tak apalah, tunggulah media-media lain pergi up dulu baru kita cedok daripada situ. Sebab kita kerja sendiri kan. Kita sendiri macam saya sendiri kesedihnya bukan macam mana diorang bekerja macam sekarang susah gila nak cari macam konten yang betul-betul. Saya tak suka Zoom tau. Saya tak suka temu bual secara digital. Secara alamiah saya tak suka. Saya suka macam dia tu depan kita. So bila depan kita, risiko ni banyak lah. Macam COVID-19 kan macam nak kena jauh apa semua, kena pakai mask apa semua. Itu satu masalah lah bila kita mendepani pandemik COVID-19 macam ni kan. Macam fikir bila lah macam COVID ni akan habis. Tengok pada keadaannya macam setahun lagi lah kot. Macam aduh. Okay, next one. Alright.